Sidang penonton yang dihormati lagi dikasih sekalian, Alhamdulillah pada malam ini kita sambung lagi pengajian kita berkaitan dengan rukun sembahyang. Pagi tadi kita telah membicara mengenai rukun sembahyang ada 13. Dan kita berhenti pada rukun yang keempat. Manakala pada malam ini kita sambung lagi rukun yang kelima. Rukun yang kelima adalah rokok. Rokok merupakan rukun sembahyang yang mesti dan tak dapat tidak hendaklah dikerjakan oleh mana-mana orang yang sembahyang. Kenapa? Kerana rukun adalah rukun seperti mana yang telah disebut oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, irka'u, hendaklah kamu rokok. Mana ini sebagai bukti bahawa rokok ni adalah rukun sembahyang. Andai kata tertinggal daripada mengerjakan rokok, maka solat seseorang itu dianggapkan tidak sah. Dan wajib tamakninah di dalam rokok. Tengok, tamakninah tidak disebutkan sebagai rukun, tetapi di sini dia telah menyebut bukan setakat rokok wajib dilakukan oleh orang yang bersolat, tetapi tamakninah. Tamakninah ni apa dia? Tamakninah maknanya berhenti sekejap, sekadar mengatakan subhanallah. Itu tamakninah. Jadi sebab itulah apabila seorang itu mengerjakan rokok, maka dia kena berhenti sekejap, sekadar membaca subhanallah. Ataupun dalam rokok ada bacaan yang dikhususkan, iaitu subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Dan tamakninah dalam rukuk ini kata dia hukumnya wajib. Kenapa? Kerana berdasarkan kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma rka' hatta tatma'inna raki'an." Nabi kata tsumma rka', kemudian hendaklah kamu rukuk, hatta tatma'inna raki'an, sehingga kamu tamakninah di dalamnya, di dalam rukuk. Maknanya rukuk adalah satu rukun, kemudian tamakninah, berhenti sekejap dalam rukuk itu adalah satu rukun, seperti mana yang telah disebut oleh sebahagian daripada para alim ulama. Dan sunat membaca ia di dalam rukuk akan subhana rabbiyal azimi wa bihamdih sebanyak 3 kali. Sunat membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdih berapa kali? 3 kali. Ada tu kalau baca sekali pun dapat juga pahala sunat, tetapi kuranglah pahalanya. Ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, "Idza qala ahadukum subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi thalathan faqad tamma ruku'ahu." Nabi kata apabila berkata salah seorang daripada kamu subhana rabbiyal azimi berapa kali? Thalathan, 3 kali. Faqad tamma ruku'ahu, maka telah sempurnalah rukuknya. Kak Nuriah, mana kalau kita kata sekali dapat pahala dah, tetapi tidak sempurna. Bagaimana untuk mendapatkan kesempurnaan rukuk? Maka hendaklah kita bertasbih sebanyak 3 kali. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Maka faqad tamma ruku'ahu, Nabi kata telah sempurnalah rukuknya. Makna Allah Ta'ala beri pahala kepada dia full. Baik, rukun yang keenamnya adalah i'tidal. I'tidal maksudnya bangkit daripada rukuk. Ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, "Tsumma rfa' hatta ta'tadila qa'iman." Kemudian hendaklah kamu angkat kepala kamu. Nabi kata, kemudian hendaklah kamu irfa. Irfa maksudnya angkatkan kepala daripada rukuk. Hatta ta'tadila qa'iman, sehingga engkau berdiri betul. Sami Allahu liman hamidah. Pada waktu itu kita berdiri betul. Dan kata dia, pada suatu riwayat yang lain, Nabi mengatakan hatta tatma'inna qa'iman thumma rka', kemudian Nabi kata thumma rfa', kemudian angkatkanlah kepala kamu daripada rukuk,
hatta tatma'inna qa'iman, sehingga kamu tamakninah sewaktu kamu berdiri. Ka'azizun, bila kita sami Allahu liman hamidah, kita kena tamakninah dulu. Maknanya kita kena berdiri, bernafas sekejap, baru kita Allahu Akbar turun kepada sujud. Jadi setengah pada setengah orang sembahyang, sami Allahu liman hamidah, belum lagi berdiri betul, dia terus turun sujud, maka tidak jadi i'tidal dia. Bila tidak jadi, maka tidak sah sembahyang dia. Ingat baik-baik. Ingat baik-baik, sidang penonton yang dihormati sekalian, perlakuan solat ini hendaklah dilakukan dengan betul, mengikut apa yang telah kita lihat, apa yang dilakukan oleh baginda Nabi. Memang kita tak boleh tengok apa yang Nabi lakukan sebab Nabi sudah mati, tetapi berdasarkan kepada ajaran baginda. Dan sunat bahawa berkata ia ketika mengangkat kepalanya daripada rokok tadi. Sunat kita membaca ketika mengangkat kepala daripada rokok, kata apa dia? Sami'allahu liman hamidah. Sunat. Normaziat. Apabila disebutkan sunat, maksudnya bila kita sebut Sami'allahu liman hamidah, kita akan dapat pahala kakakku. Sami'allahu liman hamidah. Waktu kita angkat kepala kita, kita sebut Sami'allahu liman hamidah. Setelah mana berdiri tegak, kita pun kata Rabbana lakal hamd. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kata Ali, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Ali kata sesungguhnya Rasulullah kana idza rafa'a ra'sahu, adalah Nabi apabila dia mengangkat kepalanya daripada rokok, qala, Nabi berkata, Sami'allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'dah. Panjang. Panjang kakakku. Biasanya kita Sami'allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd, kita setakat tu je. Tetapi kalau kita nak ikut apa yang menjadi amalan baginda, Nabi tambah sikit lagi. Tambah sikit. Tak banyak pun. Sikit je tambahan. Iaitu mil'us samawati wa mil'ul ardi, dua, wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'dah. Mana tiga perkataan. Mil'us samawati, satu, wa mil'ul ardi, dua, wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'dah. Mana tiga perkataan. Tambah daripada perkataan yang biasa kita lakukan. Dan sunat membaca kunut pada iktidal yang kedua daripada sembahyang subuh, bila kemudian daripada zikir iktidal. Mana zikir iktidal? Zikir iktidal maksudnya Sami'allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Kemudian sunat kita baca doa kunut. Sunat kita membaca kunut ketika sembahyang subuh only sahaja. Sembahyang lain tidak disunatkan membaca kunut, kecuali pada hal-hal yang tertentu apabila kita terdesak amat mengharapkan kepada Allah Ta'ala, dikala itu disunatkan kita membaca kunut nazilah. Kita minta Allah Ta'ala tolong kita. Kan? Ini berdasarkan hadis fa'amma fis subhi. Hadis Anas. Anas kata apa? Bukan hadis Anis, hadis Anas. Dekat dah tu Anas dengan Anis. Hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Anas kata fa'amma fis subhi, adapun pada ketika sembahyang subuh, falam yazal yaknutu, maka Nabi sentiasa membaca kunut hatta faraqa dunia, sehingga Nabi wafat. Maknanya amalan membaca kunut ni adalah amalan baginda. Nabi semenjak daripada dulu membaca kunut sehinggalah Nabi mati. Jadi oleh demikian, kunut ni memanglah dia tidak wajib, dia sunat je. Sunat apa? Dalam sembahyang dia ada sunat ab'ad, ada sunat hay'ah. Ada sunat ab'ad dan ada sunat hay'ah. Sunat ab'ad, sunat yang boleh kita, kalau kita tertinggal dia, kita boleh tampun dengan sujud sahwi. Itu sunat ab'ad. Satu lagi sunat hay'ah. Sunat hay'ah ni mana sunat biasa.
Bila kita tertinggal dia, kita tak boleh nak ganti dengan apa-apa lagi dah. Maknanya apabila kita tidak membaca dia, maka kita tidak berhak mendapat pahala. Adapun sunan ab'ad, bila kita tertinggal dia, ada lagi pelan alternatif untuk membolehkan kita mendapat pahala yang sama, iaitu sujud sahwi. Ada beberapa sunan ab'ad dalam sembahyang, iaitu ada 8. Antaranya kunut, membaca kunut. Okey. Setengah daripada segala doa kunut yang datang daripada baginda Nabi. Mana doa kunut ni Kak Faridah? Bagaimana lafaz dia? Seperti mana yang selalu diungkapkan oleh baginda Nabi? Dengar molek-molek. Bagaimana Nabi selalu mengungkapkan kata-kata doa kunut ini? Iaitu Allahumma hdini fi man hadait. Sama ke tidak dengan kita baca? Sama. Wa'afini fi man afait. Sama ke tidak? Sama. Wa tawallani fi man tawallait. Sama ke tidak? Sama. Wa barik li fi ma a'tait. Sama ke tidak? Sama. Wa qini syarra ma qadait. Sama ke tidak? Sama. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Sama ke tidak? Wa innahu la yadhillu man walait. Sama ke tidak? Sama. Tabarakta rabbana wa ta'ala. Sama. Maknanya apa yang kita selalu baca Kak Faridah, pada setiap kali kita membaca kunut pada ketika salat subuh, itu adalah doa kunut yang selalu diamalkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Mana baguslah. Mana apa yang kita lakukan itu, mana kena dengan apa yang dilakukan oleh baginda Nabi, maka berhak kita mendapat pahala yang banyak. Alhamdulillah. Rukun yang ketujuh, rukun sembahyang yang ketujuh adalah sujud 2 kali bersama dengan tamak-ninah. Sujud berapa kali? 2. Dan dalam sujud itu hendaklah adanya tamak-ninah. Ini berdasarkan sabda baginda, "Tsumma masjud hatta tatma'inna sajidan." Kemudian hendaklah kamu sujud, kata Nabi. Hatta tatma'inna sajidan. Dan dalam sujud itu hendaklah kamu tamak-ninah. Maknanya berhenti sekejap. Ataupun dalam sujud adanya bacaan tasbih, iaitu Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Kalau kita membaca tasbih, maka tamak-ninah secara automatik akan dilakukan. Jadi kenapa? Sebab subhanallah tadi sekadar tamak-ninah dah. Jadi bagi orang yang tak membaca tasbih jadi problem. Bila orang tu tak baca tasbih, maka dia kena tunggu sekadar bernapas. Baru dia boleh angkatkan kepala dia untuk duduk antara dua sujud. Umirtu an asjuda ala sab'ati azamin. Hadis yang diriwayat Bukhari Muslim, dia kata apa ni? Dan wajib pada sujud itu hendaklah menghantar akan dahinya. Kak Salmah, ada beberapa perkara yang wajib dilakukan pada ketika sujud. Apa dia? Iaitu dia kata wajib dilakukan beberapa perkara pada ketika mana dia melakukan sujud. Apa dia? Yang pertama, wajib dia menghantarkan dahi. Dan yang kedua, wajib dia menghantarkan 2 lututnya. Dan yang ketiga, wajib dia menghantarkan 2 tapak tangannya. Dan yang keempat, wajib dia menghantarkan anak jari kakinya. Ingat. Sebab itu apabila kita sujud, kita mula-mula kita letak apa dia? Mula-mula kita letak mula-mula kita tangan dulu. Lepas tangan, kita letak mula-mula kepala lutut dulu. Lepas tu tapak kaki kita. Lepas tu tangan kita. Lepas tu baru dahi. Ini diambil daripada mana? Ini diambil daripada hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, oleh Bukhari dan Muslim, di mana dia berkata, umirtu an asjuda ala sab'ati azamin. Aku diperintah oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya bersujud di atas 7 tulang. Nabi suruh aku bila aku sujud, hendaklah kamu sujud di atas 7 tulang. Mana 7 tulang? Yang pertama kata ala jabhati,
Yang pertama, hendaklah kamu sujud di atas dahi. Dahi ni tulang ana. Oh ana. Dahi kita pun walaupun nampak kulit, hakikatnya dia tulang. Baik, yang kedua. Wal yadaini, dan dua tangan, dua tapak tangan hendaklah diletakkan di atas lantai. Kemudian war rukbataini, hendaklah diletakkan dua kepala lutut. Jadi berapa dah? 5. Wa atrafil qadamaini, dan diletakkan jari kedua anak kaki. Jadi berapa? 7. Maka itulah yang dimaksudkan dengan 7 tulan. Asnah, cuba ulang balik. 7 tulan yang wajib kita letak di atas lantai ini apa dia? Cuba tulis. Cuba tulis. Sebab cepat. Zainab Karim, boleh tulis tak? Siapa dia yang handal menulis ni? Tolong tulis untuk ingatan rakan-rakan kita semua. Okey, dahi betul? Okey. Dahi betul? Lagi. Laju sikit tulis tu. Okey, thank you Syida. Betul, dahi. Lepas dahi apa dia lagi? Sudah. Cepat. Okey, kena sebut, bukan sebut tangan, 2 tangan kena sebut kak. 2 tangan, 2 kaki dan 2 kepala lutut. Yang pertama dahi, yang kedua 2 tangan, 2 tapak tangan, kemudian 2 kepala lutut dan 2 tapak kaki. Okey, thank you. Dan sunat dibaca di dalam sujud akan subhana rabbiyal a'la wa bihamdih 3 kali. Ketika mana kita sujud, sunat kita membaca tasbih. Apa tasbihnya? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Berapa kali? 3 kali. Fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi, idza raka'a, apabila Nabi raka', qala, Nabi berkata subhana rabbiyal azim wa bihamdih 3. Nabi mengungkapkan kata-kata tasbih subhana rabbiyal azim wa bihamdih berapa kali? 3 kali. Wa idza sajadan, dan apabila Nabi sujud, qala subhana rabbiyal a'la wa bihamdih 3, maka Nabi mengungkapkan kata-kata tasbih subhana rabbiyal a'la wa bihamdih 3 kali. Mana apa yang kita lakukan sekarang ini, itulah perbuatan yang selalu dilakukan oleh baginda Nabi. Bagus. Baik, yang ke-8, rukun yang ke-8. Duduk antara 2 sujud berserta dengan tamakninah. Ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsummarfa", kemudian angkatlah kamu kepala kamu daripada sujud yang pertama, hatta tatma'inna jalisan, sehingga kamu tamakninah pada waktu kamu duduk. Waktu kita duduk antara 2 sujud, di kala itu hendaklah adanya tamakninah. Tamakninah makna berhenti seketika. Dan sunat dibaca ketika duduk antara 2 sujud itu, Rabbighfirli warhamni wajburni warzuqni wahdini warfa'ni wa'afini wa'fu anni. Bacalah apa-apa pun. Tukar pun tak apa. Mana bertukar pun tak apa. Kenapa senyapnya? Tak dengar ke? Allahu Akbar. Okey, insyaAllah mudah-mudahan lain kita clear. Okey. Berdasarkan kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kana idza rafa'a ra'sahu minas sajdati, dan adalah Nabi apabila mengangkat kepalanya daripada sujud yang pertama, qala, maka Nabi berkata, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Okey, kakakku dengar ke tidak? Dengar ke tidak tu, tolong bagi respon. Kak Roslina Zainal Abidin, dengar tak suara saya ni yang merdu ni? Kak Yati, dengar. Okey, thank you Kak Asnah, thank you. Bagus. Kak Asnah bagus. Okey, rukun yang ke-9, rukun yang ke-9, rukun yang ke-10 dan rukun yang ke-11. Apa dia? Dia gabung ketiga-tiga rukun ni, iaitu rukun yang ke-9. Thank you Kak Yati. Thank you. Alhamdulillah.
Mudah-mudahan semua penonton dapat mendengar suara saya. Okey, rukun yang ke-9, rukun yang ke-10 dan rukun yang ke-11. Apa dia? Iaitu tasyahud akhir. Dan selawat ke atas baginda Nabi SAW dan duduk kerana tasyahud akhir. Ingat baik-baik. Duduk kerana tasyahud akhir itu adalah rukun. Mula-mula rukun yang ke-9 iaitu membaca tasyahud akhir. Rukun yang ke-10 selawat ke atas Nabi. Di mana? Pada tasyahud akhir. Rukun yang ke-11 duduk kerana membaca tasyahud akhir tu, duduk. Sebab itu tasyahud akhir kita tak berdiri, kita duduk. Kita duduk membaca tasyahud akhir itu adalah rukun. Baik. Kemudian yang lebih afdal ketika membaca tasyahud akhir, maka hendaklah dibaca seperti mana lafaz yang diajar oleh baginda Nabi SAW. Nabi mengajar kita ketika tasyahud akhir membaca At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu dia panggil lafaz tasyahud. Lafaz tasyahud akhir. Baik. Kemudian dalam waktu kita duduk tasyahud akhir itu, dia di antara rukun lagi, iaitu rukun yang ke-10, berselawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ataupun Allahumma salli ala Muhammad. Dengar kadang-kadang putus. Okey, tak apalah, insya-Allah kita doa kakakku supaya masalah yang lain ini tidak menjadi satu halangan kepada kita, insya-Allah. Okey. Dan yang lebih sempurna, tak ada yang sempurna Kak Faridah. Yang sempurna kita baca at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu yang sempurna. Tapi dia kata ada lagi yang lebih sempurna. Makna kalau yang lebih sempurna mana yang amat terbaik. Apa dia? Iaitu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ini yang amat sempurna. Yang amat sempurna. Maksudnya kalau kita buat, besarlah pahala kita dapat. Jadi seelok-eloknya kita buat, terutamanya kita sekarang umur kita sudah pun lanjut, seboleh-bolehnya apa sahaja yang memperolehi pahala yang banyak kita lakukan. Jangan kita shortcut. Jangan. Kalau Ustaz Talha barangkali dia nak shortcut, bolehlah. Sebab dia orang muda. Bini pun baru seorang. Dia kan? Jadi kalau orang lain, bukan setakat tok laki pun tak ada dah sekarang. Maknanya apa? Lanjut usia. Maknanya tua. Tua dah. Apabila tua, maksudnya kita memerlukan pahala yang banyak untuk membolehkan Allah tolong kita dan Allah masukkan kita dalam syurga. Jadi maknanya apa-apa sahaja ruang yang membolehkan kita dapat pahala, kita kena buat. Jangan kita pilih untuk shortcut. Jangan, Kak Faridah. Dan sunat membaca doa kemudian daripada selawat ke atas Nabi. Maknanya selepas daripada kita fil alamina innaka Hamidum Majid, sunat kita berdoa lagi. Menyambung dengan membaca doa. Dia kata membaca doa. Contoh, seperti mana yang telah disebut di dalam hadis Muslim, idza qa'ada ahadukum fis salati, apabila duduk seorang kamu untuk sembahyang, falyaqul at-tahiyyatu lillah, maka hendaklah dia membaca tasyahud, iaitu at-tahiyyatu lillah ila akhirha, sehingga habis seperti mana yang saya baca sebentar tadi. Kemudian Nabi kata,
thumma liyakhtar minal mas'alati ma syaa au ahabba. Nabi kata kemudian maka hendaklah dia memilih daripada permintaan barang yang menghadaki ia ataupun apa yang ia kasih. Maksudnya hendaklah dia memilih mana-mana doa yang dia nak. Yang nak baca doa apa pun bacalah. Sambung daripada perkataan fil alamina innaka hamidum majid. Tapi walaupun dia boleh sambung dengan apa-apa doa yang dia nak baca, kata para alim ulama, setengah daripada doa yang dinakalkan daripada Nabi. Maknanya doa yang selalu Nabi doa ketika mana berada dalam tasyahud akhir, iaitu Allahumma ghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lamtu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Doa ni doa yang paling comel. Sambung daripada perkataan apa namanya fil alamin innaka hamidum majid, kita sambung sikit dengan doa. Doa yang saya baca tadi, insya-Allah saya yakin dan percaya sidang penonton yang dihormati sekalian, doa itu sudah pun menjadi perkara biasa kepada kita ketika mana kita membaca tasyahud akhir. Alhamdulillah. Syukur sebanyak mungkin kita kepada Allah Ta'ala kerana apa yang kita lakukan itulah sebetulnya apa yang dilakukan oleh baginda Nabi. Baik. Rukun yang ke-12, ada soalan boleh tanya? Ada soalan boleh tanya? Setiausaha saya sedang memerhati telefon untuk melihat apa soalan. Boleh tanya sekarang. Sambil-sambil kita meneruskan pengajian. Siapa dia yang terlintas nak tanya soalan, boleh kemukakan sekarang. Baik, yang ke-12, rukun yang ke-12 ialah memberi salam. Kerana berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata tahrimuha at-takbir. Yang diharamkan solat adalah takbiratul ihram. Apabila kita takbir Allahu akbar, maka mula saat itu sebelum ini dihalalkan kita makan, dihalalkan kita minum, dihalalkan kita bersembang, dihalalkan kita berjalan, dihalal. Maka bila kita takbiratul ihram, maka semua benda yang sebelum itu dihalalkan, semuanya menjadi haram. Baik, wa tahliluha at-taslim, dan yang menghalalkan solatnya adalah memberi salam. Apabila assalamualaikum, maka halal, nak ketuk pun boleh. Kalau sebelum tu Allah mula perut dah tahan perut nak keluar ketuk degan. Dia cepat-cepat wal alamin innaka hamidum majid assalamualaikum pun. Boleh. Jangan pula assalamualaikum apabila mana sebelah kiri pun tapi ketuk maka batas bayar. Jadi sebab itu memberi salam ke kanan ini adalah wajib kerana dia merupakan rukun, adapun ke sebelah kiri bukan. Tetapi disunatkan. Dan apabila kita paling untuk memberi salam ke sebelah kiri, maka di waktu itu tidak boleh lagi kita keluar. Kenapa? Sebab hendaklah disempurnakan pemberian salam di sebelah kiri. Baik, rukun yang terakhirnya adalah tertib. Tertib ni maksudnya mengikut susunan. Mana? Mula-mula niat, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga membaca Fatihah, yang keempat rukuk, yang kelima i'tidal, yang keenam sujud yang pertama, yang kedua, yang ketujuhnya duduk antara dua sujud. Bilanglah sehingga cukup 13 rukun. Alhamdulillah. Ada soalan-soalan? Rukun ke-12 memberi salam. Ya. Tak ada lagi soalan. Okey, kalau tak ada soalan, maka alhamdulillah kita sudah pun menghabiskan berbicara berkaitan dengan rukun solat. Ustaz lepas bagi salam, laju. Tu, Kak Baridah tanya. Tak ada wanu dia tanya. Abang ni lah. Cuba turun. Takut nak buat apa. Turun, tu naik. Buat turun gini. Gitu. Lagi. Tu dia. Ustaz lepas bagi salam, jika kita tak sapu muka, tak apa. Sapu muka tu sunat saja. Tak apa. Okey. Kemudian kita sambung sikit lagi sementara menunggu azan isyak. Okey.
Oh kakak Syida, dalam solat tertiba tersendawa. Terasa macam ada air masam. Tak apa. Tersendawa tak apa sebab dia bukan disengajakan. Maka apa-apa perkara yang berlaku disebabkan tidak sengaja, tak apa. Tidak membatalkan solat. Kecuali sengaja kita lakukan. Okey. Kemudian kita masuk kepada tajuk yang baru, iaitu sunat-sunat sembahyang. Maknanya, ada beberapa perkara terdapat di dalam sembahyang ini, perkara yang berkaitan dengan sunat. Kita kena tahu Kak Syida. Waktu kita solat tu, dia ada beberapa perkara sunat. Yang rukunnya, 13 yang kita bicara tu, banyak lagi yang belum kita bicara. Sedangkan perkara itu telah kita lakukan. Bagaimana pula? Barangkali ada pelajar kita timbul confuse. Kenapa? Benda yang selalu kita buat Ustaz tidak sebut. Nanti ini nak sebut ni. Barangkali apa yang kita buat itu adalah perkara sunat. Ada pun yang kita bicara daripada pagi tadi sehinggalah sekarang ini, itu berkaitan dengan rukun. Kita tak usik pun lain daripada rukun. Jadi sekarang baru kita nak usik. Mana ada beberapa perkara yang dilakukan dalam solat itu perkara sunat. Mana dia? Dia kata dan sunat takbir intiqala. Dalam semayang ni sunat kita bertakbir intiqala. Apa maksud takbir intiqala? Takbir yang berpindah daripada satu rukun kepada rukun yang lain. Jadi bila kita nak pindah kepada rukun yang lain, sunat kita takbir. Gitu. Baik, dia bagi contoh yang pertama, iaitu pada ketika tunduk kepada rukuk. Maksudnya, pada ketika mana kita nak turun kepada rukuk, kita takbir ke tidak? Ya. Kita takbir. Ya, ni Ustaz, boleh tak kita baca selepas selesai dulu solat? Boleh. Qada kalau qada. Boleh. Don't worry, tak ada masalah. Wirid di mana sunat. Nak baca selepas semayang pun boleh. Nak baca selepas semayang qada pun boleh. Nak tak baca pun tak apa juga. Cuma molek baca lah, kan? Baik. Makna takbir intiqala, takbir yang berpindah daripada satu rukun kepada rukun yang lain ni, hukumnya sunat. Contoh yang pertama, kata dia, ketika mana kita turun kepada rukun. Bila kita turun kepada rukun, kita takbir kan? Allahu Akbar. Mahdi, itu adalah sunat. Maka kalau kita bertakbir, maka dapat pahala. Kalau kita tak takbir, tak dapat pahala. Jadi sebab itu jangan mudah-mudah kita hukum. Kadang-kadang jiran sebelah kita ni, dia turun senyap, tak kata apa dia. Turun saja-saja tak kata apa. Kita pun lepas main kita cakap, orang sebelah aku semayang dia batal lah. Jadi member bertanya kenapa? Sebab dia tak takbir. Sama-sama bodoh dua ni. Oh dia kata ya lah, betul lah. Jangan cepat kita menghukum orang. Jadi kita kena tanya dulu. Jadi apa yang dilakukan oleh dia, kalau melibatkan sunat, tak jadi masalah, dia tidak membatalkan solat. Yang membatalkan solat ni perkara yang membabitkan rukun saja. Baik. Yang kedua, pada ketika hendak sujud yang pertama. Bila kita nak turun kepada sujud yang pertama. Tadi turun kepada rukun. Sekarang turun kepada sujud. Apabila kita nak turun kepada sujud yang pertama, maka disunatkan kita takbir intiqala. Sayyidah Isya. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Itu sunat kita takbir. Pada ketika bangkit daripada sujud yang pertama, mana ketika kita nak pergi kepada duduk antara dua sujud, kita takbir juga. Allahu Akbar. Rabbighfirli warhamni. Takbir itu hukumnya sunat dan dinamakan takbir itu takbir intiqalan. Yang keempat, pada ketika berdiri daripada 2 rakaat. Maksudnya selepas daripada habis sujud yang kedua, kita nak naik kepada rakaat yang kedua, kita takbir kan? Allahu Akbar. Takbir itu dia panjang. Kenapa? Sebab kita nak naik berdiri itu, dia lama sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Takbir itu dia panggil takbir intiqala. Bahasa Arab mana intiqala, bahasa Melayu maksudnya perpindahan dari satu rukun kepada rukun yang lain. Okey. Kemudian yang kedua dan sunat khusyuk di dalam semayang. Sa'diyah. Mana-mana orang yang semayang,
tolong pastikan solat dia dilakukan dengan penuh kekhusyukan. Mana penuh khusyuk? Khusyuk ni maknanya penuh pemerhatian, penuh penelitian, penuh keinsafan. Mana bagaimana nak jadi khusyuk? Bagaimana nak jadi khusyuk ni? Kadang-kadang kita dalam semayang ni, Sayyidah Aisyah, apa yang kita hilang dalam semayang biasanya akan jumpa. Kenapa? Sebab kita banyak ngoyak. Kita banyak ngoyak dalam semayang, teringat Allah, duit aku tak tahu letak mana pula. Kalau kita nak suruh cepat jumpa, kita banyak-banyak semayang. InsyaAllah, dalam semayang kita akan dapat tahu kat mana duit kita simpan. Kenapa jadi gitu? Sebab kebanyakan orang yang semayang, tahap kekhusyukan dia terlalu kurang sangat-sangat. Jadi bagaimana kita nak banyakkan khusyuk? Nak banyak khusyuk, tengok. Nabi Allah SWT berfirman, "Qad aflahal mu'minun." Sesungguhnya telah memperolehi kejayaanlah oleh orang-orang yang beriman. Maksudnya orang yang berjaya ni siapa dia? Orang beriman. Orang yang beriman saja orang yang berjaya. Orang yang tidak beriman, ingat Kak Faridah, orang yang tidak beriman tidak berjaya. Terima kasih Mama. Mama ni isteri kepada Datuk Pengarah Jawi. Datik. Kita panggil Mama. Sebenarnya Datin Miskiah nama dia. Okey, terima kasih kepada Datin Miskiah. Okey. Allah SWT mengatakan orang yang berjaya adalah orang yang beriman. Siapa dia orang yang beriman ni? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang yang beriman ni sifat dia apabila dia semayang, mesti dia akan khusyuk dalam semayang. Mesti dia akan khusyuk dalam semayang dia. Baik para alim ulama mengatakan bagaimana cara untuk menjadikan kita orang yang khusyuk? Maksudnya kita hendaklah berusaha sedang upaya untuk memastikan bahawa kita menjadi orang yang khusyuk, tak lain tak bukan hendaklah kita mentadabbur semua perkataan-perkataan dan doa-doa yang kita baca. Doa yang kita sebut ketika mana kita berada dalam solat, kita kena tadabbur, kita kena perhati kepada makna dia. Jadi apabila kita perhati kepada makna dia, kita akan didatangkan keseronokan, kita akan didatangkan kesukaan, kita akan didatangkan ketenangan. Seronok. Allahu Akbar. Contohnya, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, memberilah kepada aku hidayah ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, iaitu jalan orang yang engkau beri nikmat ke atas mereka. Seronok ataupun dalam duduk antara dua sujud, kita berdoa kepada Allah Ta'ala, Rabbighfirli, ya Allah, ya Tuhan kami, ampunlah dosa aku. Warhamni, tolong kamu rahmati aku. Wajburni, tolong kamu tampung segala kekurangan aku. Warfa'ni, tolong kamu tinggikan kedudukan aku. Ya Allah Rabbi. Seronoknya mana kita minta segala-galanya dengan Allah Ta'ala. Pada waktu kita mengungkapkan doa ketika kita berada di antara dua sujud. Tapi apabila kita tak tahu kepada makna, itulah yang menimbulkan masalah. Baik, yang ketiga. Yang ketiga dan sunat membaca doa iftitah di antara takbiratul ihram dan membaca Fatihah. Tengah-tengah tu. Bila kita takbir Allahu Akbar, maka sunatlah kita membaca doa iftitah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira sehinggalah habis. Baru kita membaca Fatihah. Fatihah tu rukun. Dia kata, ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam satu ketika apabila takbir ia untuk mengerjakan salat, nascaya diam ia sebentar sebelum membaca ia akan Fatihah. Nabi setelah mana dia masuk pada sembahyang, dia takbir Allahu Akbar. Lepas tu sahabat dengar macam Nabi diam sekejap. Lepas tu baru Nabi baca Fatihah. Jadi para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa kamu diam sebentar sebelum kamu membaca Fatihah? Nabi pun bersabda, Nabi kata, Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya. Ya Allah, ya Tuhan kami, tolonglah kamu jauhkan aku dan di antara dosa-dosa. Kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, seperti mana engkau menjauhkan di antara timur dan barat. Antara timur dan barat kan dia duduk berjauhan. Menjauhlah aku daripada dosa-dosa aku ni seperti mana kamu menjauhkan antara timur dan barat.
Allahumma naqqini min khataaya kama yunaqqal thawbul abyadu minad danas. Ya Allah, ya Tuhan kami, bersihkanlah kami daripada dosa seperti mana Engkau membersihkan pakaian yang putih daripada kekotoran. Dua, kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Yang pertama, supaya Allah Ta'ala jauhkan kita daripada dosa. Yang kedua, kita minta Allah bersihkan kita daripada dosa seperti mana Allah Ta'ala membersihkan pakaian putih daripada kekotoran. Allahumma usilni khataya bil ma'i wa thalji wal barad. Ya Allah, mensucikanlah segala dosa-dosa aku dengan air. Mana segala dosa ini apabila ditimpa air, maka dosa itu menjadi suci. Jadi maknanya doa pada waktu itu. Sebab itulah kita membaca doa iftitah. Doa iftitah ni kan. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu ana minal muslimin. Batu tu dia panggil doa iftitah. Mana doa lah apa-apa yang kita nak doa. Baik, yang keempat, dan sunat membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yang kelima, sunat mengaman-amati akan bacaan dan zikir yang dibaca oleh kita sepanjang kita berada dalam solat. Dalam solat ni ada beberapa bacaan. Antaranya kita membaca Al-Fatihah. Antaranya kita membaca surah. Mana ketika mana kita membaca Al-Fatihah ataupun ketika mana membaca surah, kita amati, perhati molek kepada makna-makna itu. Baik, begitu juga dengan zikir. Ketika mana kita berzikir, kita perhati baik kepada makna zikir-zikir itu. InsyaAllah dia akan mendatangkan kesedaran dan juga keinsafan kepada kita. Ini berdasarkan firman Allah. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Kitab Al-Quran kami turunkan kepada Muhammad. Dia mengandungi keberkatan. Sebab itu Al-Quran ni berkat kat Syidah. Sebab itu diminta supaya kita membaca selalu Quran. Kenapa? Sebab dia mengundang keberkatan yang banyak pada kehidupan kita. Liyadabbaru ayatihi. Tujuan Allah Ta'ala datangkan kitab ni kepada Muhammad supaya kamu tadabbur akan ayat-ayatnya. Maksudnya supaya kamu memerhatikan, supaya kamu merenung, supaya kamu berfikir kepada ayat-ayat yang didatangkan oleh Allah Ta'ala. InsyaAllah dikala itu kamu akan didatangkan kesedaran. Allah Ta'ala akan datangkan keseronokan. Allah akan datangkan kemanisan. Allah Ta'ala datangkan ketenangan. Bila kita seronok, kita sedar, kita akan tenang. Baik, yang keenam dan sunat, masukkan ke dalam sembahyang dengan rajin. Mana bila kita nak sembahyang ikat masurah, ya jangan kita datangkan pada mani dalam keadaan malas. Sebab Allah Ta'ala mengatakan wa idza qamu ila shalah. Orang munafik ni apabila dia datang untuk mengerjakan sembahyang, qamu kusala, dia akan solat dalam keadaan malas-malas. Mana orang takbir lama dah dia tak takbir lagi. Kadang-kadang dia duk main betul sejadah, betul piuh, betul kain tudung dia, betul tarik lalak. Macam-macam orang puan kan. Orang puan, orang lelaki barangkali lebih kurang juga kot. Gitulah, lebih kurang. Maksudnya waktu kita dah masuk sembahyang tu, kita kena bulak hati kita untuk menyembah Allah Ta'ala. Jangan ada lagi apa-apa. Kadang-kadang molek-molek dah takbir, dia lagi masuk dapur. Allahu Akbar. Berat sungguh orang puan ni. Orang puan ni memang berat. Kena banyak belajar. Kena banyak belajar orang puan dia. Kadang-kadang dia duk belajar daripada mak dia. Mak dia belajar dengan mak mawa dia hak mati tu. Mawa dia belajar dengan mawuk dia tu. Jadi itulah ilmu yang diturunkan secara turun-temurun yang tak betul tu. Okey. Yang ketujuh, dan sunat memegang Ustaz, kalau baca doa iftitah sampai wa asila boleh. Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Boleh. Sebab dia sunat, Kak. Sunat je. Cuma kalau kita baca habis, banyaklah pahala kita dapat. Kalau kita baca sikit, maka sikitlah kita dapat pahala. Dan sunat memegang oleh tangan kanan akan tangan kiri. Macam kita sembahyang, tangan kanan kita akan pegang pergelangan tangan kiri.
Baik, yang ke-8 dan sunat zikir dan doa kemudian daripada selesai sembahyang. Tadi ada tanya, ada siapa dia tanya tadi? Mana dia nak baca wirid tu? Dia nak baca wirid, adakah baca wirid selepas daripada sembahyang qada ataupun selepas daripada sembahyang terus? Ia tak sebut pada waktu mana-mana, cuma dia kata sunat selepas daripada sembahyang, sunat kita membaca wirid ataupun berzikir. Sama ada kita nak baca secara direct selalu ataupun beberapa ketika selepas itu. Tak jadi masalah. Yang paling penting bacalah. Jadi kalau kita Assalamualaikum sibuk nak pergi tempat kerja, kita terus bangkit kemudian kita baca waktu mana kita sedang memandu. Ataupun kalau tidak kita sampai di tempat kerja kita bacalah. Yang paling penting baca. Okey. Baca surah Al-Fatihah 2 kali, buat gabaria kak? Orang suruh sekali je. Wiri. Masa wiri. Nak baca Al-Fatihah. Baca, tak apa, tak jadi masalah, bacalah. Ingat dalam sembahyang. Tak apa. Mana oleh kerana boleh jadi dia tanya ni oleh kerana dia tak tahu nak baca wirid kot. Tak tahu nak baca wirid kak, berdoa je lah. Dah kita tak tahu nak baca wirid yang diajar, kita bacalah apa-apa yang menjadi mudah bagi kita. Kakak ku tanya kalau kita baca Fatihah boleh juga, tak ada masalah. Bukan kata Fatihah, lain-lain bacaan pun boleh. Mana kita nak baca Qul Huwallahu pun boleh, Qul a'udzu birabbin nas pun boleh, kita nak doa pun boleh. Semua doa itu adalah afdal. Doa adalah lebih utama. Kenapa? Sebab doa ni kita nak meminta dengan Allah Ta'ala. Dan kita ni sudah tentu mempunyai banyak sangat hajat-hajat. Jadi oleh itu, hajat yang terbaik untuk kita Minta. untuk kita persembahkan adalah hajat kita kepada Allah. Ni kadang-kadang kita ada hajat, kita minta dengan manusia. Kita tahu dah manusia tak boleh tolong kita dekat. Tak boleh tolong. Boleh kita beritahu, tapi tak boleh kita mengharapkan dia. Sebab kadang-kadang dia pun nak juga orang tolong dia. Jadi sekadar itu dulu yang dapat kita pelajari pada malam ini. InsyaAllah pagi esok kita akan baca hadis 40. Ada yang keberapa dah tak ingat dah. Pagi esok kita akan baca hadis 40. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah ya Tuhan kami, kami amat mengharapkan agar semua dosa kami ini diampunkan dengan sebaik-baiknya. Ya Allah ya Tuhan kami amat mengharapkan agar terimakanlah segala amal ibadah yang